Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Ahmad Suhaimi. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan mengenai cabang logik. Tetapi sebelum itu saya ingin mengulang kembali apakah yang dimaksudkan dengan logik. Okey, menurut kopi pada tahun 1986, logik ini merupakan sebuah prinsip yang diguna pakai untuk menilai sesebuah hujah itu sama ada ia adalah hujah yang benar ataupun sebuah hujah yang salah. Baik, kembali kepada cabang logik. Logik mempunyai dua cabang, iaitu logik klasik dan juga logik moden. Apakah itu logik klasik? Baik, logik klasik ini merupakan sebuah logik yang sangat terkenal dengan metod didaksi dan juga metod silogism. Mengapakah ia dipanggil sebagai logik klasik? Ia dipanggil sebagai logik klasik kerana ia muncul di tangan tokoh-tokoh Yunani seperti Socrates, Plato dan juga Aristotle. Logik klasik ini bersifat teori yang benar dan bukan bersifat secara praktikal. Metod didaksi ini pula terhasil daripada sebuah kajian terhadap keseluruhan objek dan membuat kesimpulan secara khusus. Sebagai contoh, sekiranya seorang pengkaji itu ingin membuat kajian terhadap sekelompok kumpulan remaja, sama ada ingin melihat mereka telah terlibat dengan gejala merokok, dan setelah diselidiki seorang demi seorang, maka pengkaji ini mendapati bahawa setiap seorang daripada mereka terlibat dengan aktiviti merokok ini. Jadi keputusan bahawa semua kelompok remaja itu terlibat dengan aktiviti merokok. Namun keputusan ini hanya melibatkan kelompok remaja itu sahaja dan tidak melibatkan remaja-remaja lain di luar sana. Seterusnya kita pergi kepada silogism. Baiklah, silogism ini merupakan kata yang berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud konklusi ataupun lebih difahami sebagai kesimpulan. Baiklah, ia juga termasuk dalam kategori seperti didaksi, iaitu mempunyai dua premis dan juga satu kesimpulan. Ia tidaklah berbeza dengan metod didaksi, bahawa hasil penarikan kesimpulan dalam kajian silogism ini adalah kesimpulan khusus yang dibuat daripada pernyataan yang umum. Semestinya pernyataan umum ini adalah berbentuk priori. Metod silogism ataupun al-khiyas adalah sebuah metod yang sama. Silogism ini berasal daripada perkataan Yunani, manakala al-khiyas pula berasal daripada versi Islam. Contoh formula penghujahan silogism adalah premis yang pertama adalah lebih dikenali sebagai premis major ataupun premis kubra. Premis yang kedua adalah premis minor ataupun premis sughra, dan premis yang ketiga merupakan kesimpulan ataupun natijah. Syarat utama dalam penghujahan silogism. Premis yang pertama adalah sebuah pernyataan a priori untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar. Jika kesemua premis ini adalah benar, maka penghujahan tersebut adalah sah. Sebagai contoh, seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, iaitu mengenai rokok. Premis pertama adalah segala yang memudaratkan kesihatan itu adalah haram. Premis yang kedua, rokok itu adalah satu perkara yang dapat memudaratkan kesihatan. Jadi, secara kesimpulan, rokok adalah haram. Keistimewaan kajian didaksi mengikut perspektif Islam adalah penaklukan dalam metod didaksi merupakan sebuah kajian yang sangat sempurna dalam menghasilkan perumusan yang benar dan juga sangat meyakinkan. Justru itu, kesemua tokoh-tokoh ilmuwan Islam menggunakan metod ini untuk disesuaikan dalam metod al-khiyas yang digunakan pakai dalam ilmu usul al-fiqh dalam menangani kes-kes yang baru muncul, yang tidak dinyatakan, yang tidak didapati dalam dalil dan juga di dalam Al-Quran. Seperti rokok tersebut, di dalam Al-Quran ataupun dalil tidak ada menyebutkan rokok merupakan satu benda yang haram, perkara yang haram. Namun ia ada dinyatakan bahawa perkara yang memudaratkan kesihatan itu adalah haram. Dan seperti pada zaman dahulu mungkin tidak ada rokok, kita tak tahu, dan zaman sekarang muncul rokok. Jadi rokok ini memudaratkan kesihatan secara tidak langsung, ia juga merupakan perkara yang haram. Jadi selain itu, kaedah ini juga boleh memantapkan hujah-hujah metafizik seperti yang digunakan oleh Al-Ghazali dalam mengaplikasikan kaedah al-khiyas ini untuk merungkaikan perdebatan antara Nabi Ibrahim dan juga Namrud dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Contoh silogism ataupun al-khiyas yang digunakan oleh Al-Ghazali yang dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 258 sebentar tadi, yang bermaksud sesungguhnya Allah menerbitkan matahari daripada timur, dan jika engkau Tuhan, maka terbitkanlah matahari daripada barat.
Jadi Al-Ghazali kemudian menggunakan kaedah silogism ini untuk membuat keputusan. Maka premis satu, setiap yang mampu menerbitkan matahari itu adalah Tuhan. Dan premis kedua, Allah mampu menerbitkan matahari. Jadi kesimpulan Allah adalah Tuhan. Dan yang kedua, setiap yang tidak mampu menerbitkan matahari adalah bukan Tuhan. Dan Namrud tidak mampu menerbitkan matahari. Maka secara kesimpulan, Namrud bukan Tuhan. Kaedah ini sepatutnya dapat memberi kesedaran kepada para remaja di luar sana, iaitu cara yang betul, metod yang betul untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah penilaian, untuk mengetahui sama ada ia benar ataupun ianya salah. Sebagai contoh, pada masa kini kita telah banyak mendengar mengenai kes-kes mabuk, ramai orang yang mabuk walaupun ianya adalah daripada golongan bukan beragama Islam, namun para remaja tidak kisahlah berasal daripada agama mana sekalipun, para remaja haruslah bijak membuat sebuah penilaian. Sebagai contoh, arak itu sebagai contoh, perkara yang memabukkan itu adalah haram. Itu sebagai premis yang pertama. Premis yang kedua, arak itu memabukkan, dan secara kesimpulan arak itu adalah haram. Jadi sebagai seorang yang beragama Islam, tidak bolehlah kita meminum arak kerana arak itu adalah haram dan terlarang dalam agama Islam. Hal ini kerana arak itu sesuatu yang memabukkan. Sesungguhnya ia boleh memudaratkan orang lain di sekitar kita. Sebagai contoh, segala kes-kes yang berlaku pada masa kini, orang yang mabuk itu memandu kenderaan dan secara tidak langsung telah melanggar orang lain yang tidak bersalah dan menyebabkan kematian. Sangatlah banyak kes-kes yang kita dengar pada masa kini. Jadi saya rasa perkara tersebut tidak sepatutnya berlaku sekiranya para remaja ini tahu cara untuk menilai sesebuah keputusan itu. Kita beralih pula kepada logik moden. Logik moden ini lebih terkenal dengan metod induksi dan juga ianya dilakukan secara mendekati kajian sains dan juga eksperimental. Ianya digelar sebagai logik moden kerana ia muncul di zaman moden dan era modernisasi ini dengan metod induksi ataupun metodologi asas. Penaklukan secara induksi dimulai daripada kes-kes khusus hinggalah membawa kepada kesimpulan secara umum. Metod ini, metod kajian induksi ini adalah dalam bentuk mengkaji sebahagian fakta ataupun sampel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji. Jadi tidak semua yang boleh dikaji, ia hanyalah yang tertentu sahaja. Kemudian penaklukan kesimpulan dibuat secara menyeluruh meliputi objek yang dikaji dan tidak dikaji. Metod ini berasaskan empirical studies dan dalam berbentuk a posteriori. Antara metod penyelidikan kaedah induksi adalah melalui persampelan, penyelidikan, statistik, temuduga dan sebagai contoh yang boleh digunakan di dalam metod induksi ini adalah pengkaji memerhati dan meneliti bahawa setiap umat manusia di atas muka bumi ini memerlukan ilmu untuk terus hidup di dalam dunia ini. Hal ini boleh dianalogi seperti remaja memerlukan ilmu untuk terus hidup di muka bumi ini. Kanak-kanak juga memerlukan ilmu, mungkin diajar oleh ibu bapa ataupun guru-guru di tabika ataupun pasti untuk terus hidup. Seorang dewasa juga memerlukan ilmu untuk terus hidup pada masa akan datang. Jadi secara kesimpulan yang boleh dibuat adalah kesemua umat manusia di atas muka bumi ini memerlukan ilmu untuk terus hidup dan survive dalam dunia ini.